pelaksanaan projek prasarana rakyat dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Projek penyelenggaraan kecil dengan nilai RM1 juta boleh dilaksanakan di peringkat negeri atau daerah berkuat kuasa serta merta. Selain itu, pejabat daerah juga terus diperkasakan melalui inisiatif baru bagi mempercepat pelaksanaan projek prasarana rakyat. Antaranya menjadikan peruntukan khusus RM100,000 kepada pejabat daerah untuk menyegerakan projek pembaikan kecil. Apa sahaja diperlukan di pejabat daerah untuk memastikan pemerkasaan pejabat daerah itu dalam usaha bukan saja melaksanakan projek yang akan dipantau di KPSU, di mana ICU sendiri pun telah diberikan tugas seperti mana yang pernah ditugaskan dulu, seperti mana diumumkan tadi. Sudah submit hari Jumaat, sampai hari Sabtu ditolak. Hari Jumaat, maknanya 2-3 hari ini kerja sepenuh masa dan pastikan sampai, dan insya-Allah dalam masa singkat saya akan pastikan kelulusan yang wajar diberikan. Perdana Menteri merasmikan penutup Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Madani Rakyat disantuni di Dewan Perdana UiTM Cawangan Kedah di Sungai Petani. Institusi Islam akan terus diangkat ke tahap lebih baik. Justru Kerajaan Perpaduan ketika ini sentiasa memartabatkan Islam dan tidak sesekali meminggirkan institusi sekolah pondok dan agama. Sebab itulah pendirian kita sekarang, walaupun kita akui pondok-pondok harus juga berubah wajah, kekal tradisi dan turaf yang disebut, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu supaya kita dapat menghadapi tantangan zaman. Kalau kita kekal dalam bentuk yang lama sahaja, maka kemungkinan arus perubahan, tekanan dari luar itu tidak dapat ditahan. Tapi kalau kita terima saja dari luar tanpa tonggak iman, akhlak, ilmu dan membentuk syakhsiyah Islamiyah yang disebut ma'nawiyah, maka akan lahir generasi muda yang terpisah dari akar umbi tradisi budaya agama mereka. Beliau berucap pada majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah Melele di Kodiang, Kedah. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPDN diminta untuk menilai semula jenis atau jumlah pinjaman yang akan dikenakan kepada pelajar sekiranya sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal dilaksanakan. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata pembelajaran secara hybrid bukan diwajibkan, sebaliknya ia satu pilihan. Kalau dia nak anjal, dia boleh mohon anjal, tetapi dia hanya meliputi beberapa subjek yang sesuai dilakukan anjal. Sebelum ini, Presiden Angkatan Mahasiswa Universiti Melaya UM Nur Nazirah Abdullah mencadangkan yuran IPT dikurangkan 50% kiranya sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal dilaksanakan di Universiti Awam. 436 projek dan program bagi pelaksanaan menerusi Rolling Plan ke-3 RP3 di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 diluluskan untuk Kelantan. Projek itu merangkumi peruntukan keseluruhan melebihi RM22 bilion. Pelaksanaan projek juga melibatkan projek pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS berkapasiti 500 juta liter sehari GLH di Mukim Mejuh, Labuk Macang. Ia membabitkan nilai RM650 juta bagi membantu negeri itu menangani permasalahan bekalan air. Pertama sekali tentang ini menunjukkan komitmen kerajaan persekutuan yang amat komited dan cakna dengan keperluan pembangunan fizikal dan sosial serta isu-isu berkaitan yang dihadapi oleh rakyat negeri Kelantan. Bagi memastikan segala perancangan pelaksanaan projek yang telah dirancang 2023 ini berjalan lancar, kami berharap kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri untuk memastikan agenda pembangunan yang dirancang selaras dengan hasrat kerajaan perpaduan untuk membawa pembangunan ke seluruh negeri Kelantan dapat dijadikan sebagai satu realiti.
Tambah Nik Nazmi, di jajahan Tumpat saja hampir 89 juta ringgit peruntukan diluluskan merangkumi 23 projek dengan kos pembangunan berjumlah lebih 1 bilion ringgit. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 1 dijangka siap pada 17 Oktober ini. Ia akan diteruskan dengan pelaksanaan PLSB Fasa 2 melibatkan peruntukan 1.06 bilion ringgit pada September dan dijangka siap pada tahun 2028. Pelaksanaan projek PLSB bagi kedua-dua fasa itu bagi menyelesaikan masalah banjir di lembangan Sungai Kelantan. Fasa 1 telah bermula sejak 2018 yang melibatkan peruntukan 699 juta ringgit dan PLSB Sungai Kelantan Fasa 2 berjumlah 1.06 bilion ringgit. Fasa 1 dijangka siap pada 17 Oktober ini sebagaimana saya sebut tadi dan akan diteruskan dengan PLSB Fasa 2. Beliau temui media selepas melawat projek lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan di Teluk Renjuna Tumpat. Sejumlah 42.26 juta ringgit diperuntukkan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bagi projek bantuan baik pulih rumah dan bantuan bina baharu rumah di bandar tahun ini. Peruntukan merangkumi 40.26 juta ringgit bagi projek baik pulih rumah yang memanfaatkan 2,534 ketua isi rumah KIR. Pada golongan yang miskin tegar dan duduk di bandar dengan rumah yang betul-betul daif usang sama ada akibat daripada kebakaran, bencana alam ataupun kemiskinan tegar. Saya dengan ini tadi telah mengumumkan sebagai peruntukan 2 juta ringgit akan diberikan kepada negeri Perak supaya dalam menepati tujuan sama ada membaik pulih rumah-rumah yang betul-betul daif ataupun memberikan peruntukan untuk mereka membina rumah yang baru. Peluang pendidikan TVET kepada pelajar tahfiz kini terbuka. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata program tahfiz mahir Yayasan Pahang menjadi permulaan positif dalam kalangan penuntut tahfiz untuk mempelajari bidang kemahiran sebagai jaminan kerjaya pada masa hadapan. Program yang turut dikenali sebagai tahfiz TVET yang ditawarkan Kolej Yayasan Pahang Advanced Skill merupakan program model pertama di Pahang khusus untuk pelajar lepasan madrasah, pondok dan pusat tahfiz. Bertepatan dengan itulah, menerusi Belanjawan Pahang 2023, Kerajaan Negeri Pahang telah memperuntukkan 1 juta ringgit Malaysia bagi pembangunan institusi latihan kemahiran baru tahfiz TVET di Penuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir dengan kapasiti 100 orang pelajar. Kerjasama dengan pihak industri juga membolehkan penawaran program-program yang lebih berkualiti dan relevan dengan pasaran pekerjaan yang lebih meluas. Sepasang suami isteri maut manakala dua anaknya cedera. Ia selepas kenderaan dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 267.1 Lebuhraya Pantai Timur 2 pukul 4 petang tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Handian Ramlan berkata mangsa Mamat Ridwan Mamat Yaakob dan isteri Zahidah Hanisah Muhammad meninggal dunia di tempat kejadian.
Manakala dua anak mangsa berusia 8 dan 3 tahun dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Dalam kejadian kenderaan dinaiki, mereka dipercayai hilang kawalan dan terlanggar penghadang jalan sebelum terseret ke lorong pertentangan lalu terbalik. Kes diklasifikasi di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kru bot nelayan maut manakala dua penumpang cedera parah dalam insiden dua bot bertembung di perairan Pulau Perhentian. Rahmat Ma'arifin, 43 tahun, disahkan meninggal dunia sebaik tiba di klinik kesihatan pulau tersebut. Pemangku Ketua Polis Daerah Besut DSP Azrul Anwar Nur berkata nas itu membabitkan sebuah bot nelayan yang membawa 3 kru serta 10 penumpang dan sebuah bot pelancong yang dinaiki 2 kru serta 10 penumpang. Kemalangan berlaku ketika bot pelancong yang dalam perjalanan ke jeti sebuah pusat peranginan di Pulau Perhentian Besar melanggar bot nelayan yang dalam perjalanan ke jeti Kampung Pulau Perhentian. Akibat pelanggaran tersebut, bot nelayan bocor dan tenggelam, namun penumpang yang lain selamat. Seramai 1,106 daripada 32,735 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 di Perak tidak hadir untuk menduduki peperiksaan berkenaan. Bagaimanapun, isu kececeran pelajar SPM itu bukanlah berlaku pada 2022 sahaja, tetapi berlarutan setiap kali peperiksaan awam itu dilaksanakan sebelum ini. Terdapat pelbagai faktor yang dijangka menjadi punca perkara tersebut berlaku, termasuk kemungkinan pelajar terlibat sudah bekerja atau telah hilang minat untuk meneruskan pelajaran. Memang ada pelajar yang tak akan ambil peperiksaan. Walaupun kita pergi ke rumah, bagi tahu suai harapan, tapi dia tak mau. Alasannya, itulah dia tak minat, dia tak nak belajar sebab dia kata dia dah kerja dan sebagainya. So, faktor-faktor ni kena tengok. Mungkin ada faktor menolak, juga faktor menarik daripada mereka untuk menerima, untuk menduduki peperiksaan itu. Sebab kita kena tengok. Tak boleh kita salahkan kata skop pembelajaran. Kita kena tengok. Mungkin diri pelajar itu sendiri ataupun persekitaran yang mempengaruhi kehendak mereka itu. Isu ini sedang diteliti di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Badan Bukan Kerajaan NGO supaya tindakan susulan dapat dilakukan. Kadar pengangguran di negeri Selangor menunjukkan penurunan sebanyak 2.6% pada suku tahun pertama 2023 berbanding 2.9% tahun lalu. Kadar pengangguran dapat dikekalkan di bawah paras 4%, antaranya menerusi program Selangor Mega Job Fair yang dilaksanakan kerajaan negeri. Kalau 2.6%, saya congak-congaklah. Kalau 2.6% ini, mungkin kadar pengangguran sekitar 60-70 ribu. Mungkin. Kalau kita hari ini ada 10 ribu peluang pekerjaan, kalau kita boleh hit 10 ribu peluang pekerjaan, dia akan turun lagi lebih rendah daripada itu. Jadi, this is the strategy sebab setiap kali kita buat job fair, tidak kurang daripada 2,000 orang yang akan dapat pekerjaan. Tidak kurang. At least 2,000 yang boleh on the spot dapat pekerjaan. So, these are the things. Kalau kerajaan tidak anjurkan perkara ini, rakyat dia akan walk in secara individu-individu yang mana impaknya mungkin agak rendah. Selangor Mega Job Fair 2023 dijangka akan menerima seramai 15,000 pengunjung. 3.4 bilion ringgit itu jumlah tuntutan semula wang tidak dituntut WTD terkumpul setakat 31 Mei lalu. Jelas Kementerian Kewangan, bilangan permohonan tuntutan WTD meningkat 2 kali ganda berbanding 2022 sekaligus menunjukkan peningkatan kesedaran rakyat ke atas wang tak dituntut. Serahan WTD yang diterima pada tahun ini sehingga 31 Mei lepas adalah 1.3 bilion ringgit. Menurut Kementerian, peningkatan tuntutan semula disebabkan pelaksanaan operasi penguatkuasaan pematuhan Akta Wang Tak Dituntut 1965 ke atas syarikat dan firma di seluruh negara. Sementara itu, berdasarkan akta berkenaan, WTD yang telah mencapai 15 tahun akan dipindahkan ke akaun hasil disatukan. Menerusi akaun itu, ia dibelanjakan bagi tujuan perbelanjaan operasi dan perbelanjaan pembangunan negara berdasarkan belanjawan dibentang Perdana Menteri selaras Akta Tata Cara Kewangan 1957.
Gerakan koperasi berpotensi menyumbang sejumlah 100 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah menjelaskan pihaknya memfokuskan kepada 8 sektor pembangunan perniagaan koperasi. Ia bertujuan meneroka peluang perniagaan dalam bidang baharu sekaligus meningkatkan perolehan sektor koperasi. Koperasi dijangka boleh meningkatkan perolehan. Dijangka kalau koperasi meningkatkan 10% saja, insyaAllah tahun ini kita boleh capai lebih daripada 50 bilion. Jadi kalau tahun ini 50 bilion, pada tahun 2024 nanti 55 bilion dan insyaAllah pada tahun 2025 kita boleh capai 60 bilion. Pembukaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang Suke Fasa 2 dapat memastikan kelancaran perjalanan pengguna laluan tersebut. Ia menawarkan kesaling hubungan lebih baik dan penyuraian trafik yang lebih berkesan. Bagi saya, perjalanan saya semakin smooth sebab dulu kita naik MRT. So even though kita kena bayar tapi perjalanan saya memang smooth. Daripada sejam boleh sampai 30 minit juga. So saya daripada Ampang saya pergi ke area Kajang tu semua memang senang sekarang ni. Masa dia sangat baguslah. Dia dapat jimat masa lah. Lepas tu dapat mengelakkan sesakan lalu lintas tempat-tempat lain kan. So banyak kemudahan jugalah kat situ. Susul keluar dia pun bagus, tempat keluar dia pun sesuai dengan keadaan kita yang sekarang ni sekitar sini. Pagi tadi saya dah cuba lalu untuk yang Pasar 2 punya. Saya rasa memang sangat selesa lah. Sebab dia lebih memudahkan perjalanan. Sebab sebelum ni kita kena lalu dekat TBS tu, memang situ dia punya bottleneck lah. Agak sesak lah kat situ. Jadi bila ada lebuh raya yang Pasar 2 ni dibuka, perjalanan tu lebih singkat lah. Bagi saya, untuk memudahkanlah kita pergi mana-mana, maknanya kalau kita jalan biasa selama ni, jam kan, maknanya buat sementara waktu yang saya pernah lalu kat sini, jalan memang lancar. Jadi mempermudahkan. Jualan Rahmah kini tampil dengan pendekatan baru apabila ia dilaksanakan secara terus kepada golongan sasar. Ia melalui inisiatif trailer Jualan Rahmah bergerak yang membawa barangan keperluan ke lokasi penduduk. Dengan Jualan Rahmah bergerak ini, misi kita ialah untuk sampai kepada rakyat. Kalau dulu rakyat datang ke kedai, sekarang kedai datang kepada rakyat. Jadi itulah specialnya Jualan Rahmah bergerak ini. Dan kita mensasarkan dengan pelancaran pada hari ini daripada tarikh 16 hari bulan iaitu semalam sehingga 28 hari bulan Jun, kita mensasarkan Jualan Rahmah ini di seluruh negara, di setiap DUN, di setiap parlimen. Parlimen telah meluluskan 100 juta ringgit bagi Jualan Rahmah bergerak pada April lalu. Dengan pelancaran trailer, Jualan Rahmah bergerak menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri pertama melaksanakan inisiatif berkenaan. Lenggong Geopark membangunkan modul Geosekolah atau Training of Trainers TOT modul Geosekolah peringkat sekolah rendah Lenggong Geopark yang pertama seumpamanya di negara ini. Program tersebut melibatkan tenaga pengajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, pakar-pakar Geopark iaitu Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Perak serta Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin selaku penasihat Lenggong Geopark. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan secara keseluruhan program tersebut melibatkan 44 individu. Ia terdiri daripada pensyarah UKM, pegawai GMG Perak, fasilitator Geoguide Lenggong Geopark dan 21 peserta daripada 11 sekolah kebangsaan sekitar daerah itu. Kursus TOT Geosekolah Jawatan Kuasa Geokomuniti Lenggong Geopark itu berlangsung selama 3 hari yang berakhir 16 Jun. Geosekolah menyediakan pembelajaran di luar bilik darjah yang bertujuan meningkatkan kefahaman dan kesedaran pelajar tentang keunikan lenggong serta sumber mampannya.
Program Hijrah Kasih terus memperkukuh akidah, penghayatan dan nilai Islam dalam kalangan pelajar Sekolah Integriti Penjara Sungai Petani. Program yang memasuki edisi ke-12 itu berlangsung selama 3 hari disertai 80 pelajar sekolah tersebut. Ia juga dilaksanakan untuk mewujudkan suasana pembelajaran harmoni, kasih sayang dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Saya harap program ini yang seterusnya akan dapat memberi impak semasa bantuan atau penghuni yang keluar penjara dapat mengimplikasikan penghayatan agama, khususnya kasih sayang kepada ibu, kasih sayang kepada majikan, kasih sayang dengan pekerjaan, kasih sayang dengan diri sendiri, untuk terus menjadi warga yang begitu berguna dan memberi sumbangan kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Sementara itu, wakil peserta yang ditemui menyifatkan program berkenaan memberi pengajaran dan keinsafan kepada mereka. Sebab kami tersilap langkah. Semua penghuni-penghuni penjara ni yang masuk penjara dapat ilmu pengetahuan baru kata, dapat ubah diri jadi lebih manusia yang normal. Saya juga nak teruskan kehidupan seperti orang-orang biasa di luar sana, bekerja dengan baik selepas ni. Pada majlis itu, 3 pelajar lepas SPM 2022 turut diraikan. Kerajaan menerusi Dasar Kebudayaan Negara DAKN 2021 melaksanakan program Jeraya Wara Seni 2 Musim Kuala Terengganu bagi memantapkan sektor kebudayaan selain menjana ekonomi negara. Inisiatif Balai Seni Negara itu memberi peluang kepada masyarakat untuk menghayati seni yang tidak terhad di galeri sahaja. Apa yang kita cuba tonjolkan di sini adalah berkaitan dengan kearifan tempatan, berkaitan dengan apa yang ada di Kuala Terengganu itu sendiri. Dan ini merupakan satu aktiviti di peringkat Balai Seni Negara untuk menaikkan menaikkan seni warisan itu, terutama di peringkat tempatan itu sendirilah. Program yang bermula sejak Disember lalu sehingga Jun ini memetakan aktiviti komuniti kreatif termasuk pameran kuratorial, seni awam dan simposium antarabangsa. Pelbagai seni awam telah dihasilkan yang bakal menjadi tarikan dan pengalaman baru buat pengunjung. Sebanyak 250 buah motosikal menyertai konvoi program Kempara Anak Muda Madani Negeri Sembilan. Ia meliputi jarak perjalanan 182 km membabitkan 3 daerah iaitu Seremban, Port Dickson dan Rembau. Kita berharap bahawa program ini akan menyedarkan kita untuk menjaga tapak-tapak sejarah kita. Dan kita tahu sendiri apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan saya nak tahu juga orang Negeri Sembilan tahu tentang sejarah di Kota Lukut, sejarah di Seri Menanti, sejarah di Rembau, sejarah di Jelebu. Jadi kalau ini semua orang Negeri Sembilan tahu, saya rasa mereka akan tambah mencintai. Bukan mereka hanya belajar sejarah untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk menghargai peninggalan sejarah ini sebagai satu warisan, sebagai satu harta yang besar. Dalam masa yang sama sebenarnya kita mendidik kepada anak-anak muda yang berkawan ini supaya mereka lihat apa yang terjadi di Negeri Sembilan ini. Bagaimana kerajaan ini telah membangunkan negeri ini begitu baik, pengurusan begitu baik sehingga kita mampu melaksanakan satu program yang seumpama ini supaya mereka lihat, mereka dengar dan dapatlah setidaknya menangkis berita-berita palsu yang disebar kepada hari ini sebenarnya. Perkembangan sukan, saingan Letua DIPT 2023, saingan hari pertama membuka tirai pada Sabtu dengan setiap pelumba memulakan cabaran memburu kejuaraan. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya.
Pasukan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM mengungguli perlumbaan pertama di Tour IPT 2023 hari ini. Perlumbaan yang bermula dari Kolej Komuniti Segamat Johor dan berakhir di UTM Melaka menyaksikan peserta UPNM meraih kesemua jersey yang dipertandingkan. Kita look forward apa yang hari ini kita ketepikan dulu. Kita ada lagi 3 lagi stage untuk kita teruskan, sama ada kita akan kekalkan di sini ataupun kita cuba buat yang terbaik. Saya harapkan bukan saja 3 orang ni saja, saya akan cuba yang 6 orang, kita lagi 3 orang, kita akan cuba lagi lah untuk rebut sama-sama untuk kita capai misi kita lah. Para pelumba akan meneruskan perjuangan pada perlumbaan kedua yang akan berlangsung esok. Pada pusingan kedua ini, para pelumba akan menjalani pusingan seritorium di mana trek perlumbaan sekitar dalam UTM Melaka sepanjang 60 km. Adakah pemenang perlumbaan pusingan pertama ini akan meneruskan momentum mereka pada perlumbaan esok? Sama-sama kita nantikan. Amirul Aizat Muhammad Syafiq, RTM. Liga Baseball Kebangsaan 2023, pasukan baseball Selangor meraih kemenangan sulung selepas menundukkan pasukan Perak dengan keputusan 20-15. Ketua Jurulatih Selangor S. Sarabanan mengakui pasukannya mengambil banyak pengajaran selepas tewas kepada Negeri Sembilan pada perlawanan pembukaan minggu lalu. Game ini agak tough juga, tapi kita sudah baca and overcome from the first game, which is we did a bit small mistake. First game we kalah. Then after that kita dah study, then we overcome on the second game lah. Sementara itu, pengurus pasukan Perak Muhammad Rizwan mengakui pasukannya tidak turun dengan kekuatan sebenar. Sebab ada dalam 5 ke 7 orang player kita, mereka berada di utara tanah air, masih lagi belajar dan mereka ada peperiksaan. Jadi kita tak dapat nak adjust. Jadi mungkin minggu akan datang mereka dah habis exam, kita akan dapat full manpower. Perak akan meneruskan saingan hari ini menentang Melaka, manakala Selangor akan bertemu Kuala Lumpur minggu hadapan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengadakan mesyuarat pada Isnin ini untuk meneliti isu ketidakpuasan hati yang dibangkitkan jaguh basikal track negara Dato' Azizul Hasni Awang. Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh berkata pertemuan itu akan diadakan bersama jawatan kuasa program Road to Gold RTG dan beliau yakin keputusan terbaik bakal dihasilkan. Perkara itu penting dalam hala tuju mempersiapkan para atlet dalam memburu kilauan pingat emas pertama di Sukan Olimpik Paris 2024. Dato' Azizul merupakan aset kepada Malaysia dan saya pasti jawatan kuasa Road to Go akan mempertimbangkan permintaan beliau untuk memastikan beliau sedia untuk ke Olimpik Paris nanti. Pencapaian beliau di Asia, peringkat Asia memang cukup bagus dan walaupun beliau telah melalui pembedahan tetapi beliau bangkit dengan laju dan saya percaya usaha keras beliau. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.